Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah kita sambung lagi kitab kita ni, perbincangan kita iaitu istighasah, meminta kepada sang wali dan seumpamanya lah nabi ke wali ke orang soleh ke. Jadi istighasah ni kita berhada satu kekeliruan ataupun syubhah. Yang pertamanya hadis Malik bin Ad-Dar lah, kesimpulannya hadis ni pertamanya tidak kuat lah, dia ada masalah. Kalau kita nak faham pun, kita kena faham dengan hadis lain dan peristiwa-peristiwa lain yang menunjukkan tidak berlaku lah mengikut riwayat sahabat-sahabat lain ramai-ramai tu. Beribu-ribu sahabat tu hajat ceritanya pergi ke kubur Nabi minta hajat. Walaupun bentuk minta tu bukan minta Nabi tu, tapi minta suruh Nabi doa lah. Walaupun begitu pun, itu pun ada kelemahan. Ada satu benda kata ilat penyakit kerana bercangguh dengan riwayat-riwayat lain. Hari ni kita nak sambung pula syubhat yang kedua, kekeliruan yang kedua, iaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan falatat dabatu ahadikum bi ardi falatin ya ibadallah ihbisu 'alayya. Fa inna lillahi fil yunadi ya ibadallah ihbisu 'alayya al-ardi hadiran sayahbisuhu 'alaikum." Maksudnya, jika binatang tunggangan seorang daripada kamu terlepas lari di tanah lapang. Tanah apa? Kalau tempat dulu enggak? Pada pasir lah, tempat kita ni. Hotel lah dulu tak? Dulu kalau orang Arab, dia naik uta tak? Uta dia ke? Kuda dia ke? Hilang. Kekabar, tak tahulah ke mana. Jadi, dia suruh gini lah. Jika binatang tunggangan seseorang daripada kamu terlepas lari di tanah lapang, maka berserulah. Wahai para hamba Allah yang ibadallah, sekatlah binatang itu untukku. Wahai para hamba Allah, sekatlah binatang itu untukku. Kerana sesungguhnya Allah memiliki hambanya, yakni manusia ataupun jin, yang akan menyekat binatang itu dari lari jauh untuk kamu semua. Dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan Abu Ya'la dalam Musnadnya. Okay, melalui hadis ini sebahagian orang berpandangan ia menunjukkan bolehnya beristighasah. Tak payah minta dengan Tuhan, minta dengan makhluk. Dengan berkata, wahai hamba Allah ya ibadallah. Hadis ini menunjukkan bolehnya beristighasah dengan makhluk. Itulah pendapat mereka dan jawapan dan batahannya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, lemah. Padanya terdapat dua kecacatan, ada dua nyakit. Hadis ini ada dua nyakit nak. Pertama, Ma'ruf bin Hasan As-Samarqandi, seorang periwayat hadis ini adalah seorang majhul, tidak dikenali. Orang tak kenal, ulama hadis bukan kita tak kenal dah. Ulama hadis yang besar, kitabnya bukan banyak perawi hadis, beribu-ribu perawi hadis, tiba-tiba Ma'ruf bin Hasan As-Samarqandi tak ada orang duk cerita dah. Adalah seorang majhul, tidak dikenali. Ibnu Abi Hatim daripada bapaknya berkata tentangnya, sesungguhnya dia seorang yang majhul. Dah. Orang yang tak kenal. Al-Jarh wa Ta'dil, jilid 8 muka surat 322. Ibn Adi berkata tentang Ma'ruf bin Hasan ni, As-Samarqandi, dia seorang mungkarul hadis. Ni kenal tapi bukan kenal comel, kenal tak molek dah. Tadi siapa dia, Abu Hatim, Ibn Abi Hatim ni ulama Jarh Ta'dil, ulama yang cek perawi-perawi hadis ni kuat lemah, pengkritik perawi hadis. Tiba-tiba dia kata tak kenal. Sekarang dah. Ni Ibn Adi, orang lain pula, ulama hadis. Yang mana pengkritik hadis, pengkritik Jarh Ta'dil, periwayat hadis yang mengkritik, yang teguh lah, yang puji atau pengkritik ulama hadis ni, dia kata mungkar hadis. Maksudnya hadisnya ditolak lah, diingkari dah. Kerana itu Al-Haythami menganggapnya ia seorang yang berillah, berpenyakit. Setelah beliau menyebutnya, bukan penyakit zahir ni, penyakit dari segi hadis kan dah. Natami menganggap ia seorang berillah setelah beliau menyebutkannya dari riwayat Abi Ya'la dan At-Tabrani. Beliau berkata, Al-Haythami lah, dia kata apa? Dalam sanadnya terdapat Ma'ruf bin Hasan dan dia seorang yang dhaif, lemah. Ni riwayat teguh lemah. Bukan majhul ni, teguh kata lemah dah.
Ini Al-Haythami, bukan Ibn Hajar Al-Haythami. Hak nu hak pun ulama pengarang kitab Tufatul Muhtaj tu. Tapi Imam Haythami ni ulama hadis. Majma' Zawaid. Majma' Zawaid salah satu kitab hadis dia lah. Dia katanya, dia sebut hadis ni, dia kata daripada Abu Ya'la dan Tabrani, dia kata dhaif, ma'ruf bi hasan ni perawi dia lah. Yang kedua, terdapatnya inqita', yakni keterputusan dia. Hadis ni perawi dia ada putus tengah jalan dia. Kerananya Al-Hafiz Ibn Hajar menganggap hadis ini ada penyakit, ada kecacatan dengan katanya hadis ni gharib, ganji, tak pelik, tak serupa dengan hadis-hadis lain. Dikeluarkan oleh Ibn Sunni dan At-Tabrani dan sanadnya inqita', terputus di antara Ibn Buraidah dan Ibn Mas'ud. Ibn Buraidah ni, Ibn Mas'ud ni tak jumpa, tak mungkin boleh dengar hadis ni. Hal ini dinukilkan oleh Ibn Allan dalam Syarah Al-Azkar. Ibn Allan ni sahulah dia pensyarah dah. Di Syarah Al-Azkar Imam Nawawi dan syarah juga kitab Riyadhus Shalihin. Jadi sininya Syarah Al-Azkar ni dia kata hak ni ni, hak kata hadis hak cerita pasal ni dia kata ini kita tak mungkin Buraidah, Ibn Buraidah dengan Ibn Mas'ud ni berjumpa dan terima hadis ni. Tak mungkin. Al-Hafiz As-Sakhawi berkata dalam Al-Ibtihaj bi Azkar Al-Musafir wal Al-Hajj, hasanatnya dhaif nama. Lihat silsilah dhaifah halaman 155. Okey, yang ketiga. Terdapat kecacatan ketiga pada hadis ini seperti yang dinyatakan oleh Al-Muhaddis Al-Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Iaitulah menyendirinya ma'ruf dalam meriwayatkan hadis ini berbanding para sahabat Sa'id yang lain. Jadi perawi-perawi lain ramah nak murid Ibn Mas'ud kau apa tak? Nak murid apa dia ni? Dia perawi ni ada seorang tu. Tu ayat sanad sini. Jadi ada tok guru kepada Ma'ruf ni. Ma'ruf sore je cerita dah daripada sahabat Sa'id tu. Sore je cerita dah. Gini agak cerita yang pelik daripada orang lain. Beliau berkata dah, Asyuti berkata. Nah. Jadi Suyuti lah kita kitab Imam Suyuti kata apa? Satu hadis yang dhaif dan aku berkata bahkan ia adalah hadis batil. Ini apa? Syekh Sulaiman. Jika tidak, bagaimana dia meriwayatkan daripada Sa'id, daripada Qatadah? Dia mari mana? Daripada Sa'id, daripada Qatadah tu. Dia riwayatkan tu. Ma'ruf ni. Daripada Sa'id, daripada Qatadah tu ni. Dia mari mana dah. Setelah itu, tiada riwayat dari para sahabat Sa'id, dari kalangan para huffaz yang terkenal lain, dan para asbat. Yang betul-betul. Asbat ni, orang perawikan hadis lah, hanya pegang. Dia ada orang je pegang kitab hadis dah. Asbat ni. Asbat seperti Yahya Al-Qattan, Ismail bin Aliyah, Abi Usamah, Khalid bin Al-Harith, Abi Khalid Al-Ahmar, Sufyan, Syu'bah, Abdul Waris Ibn Al-Mubarak Al-Ansari, Gundar Ibn Abi Adi dan seumpamanya. Jadi orang lain tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang perawi daripada Sa'id ni. Hufaz yang terkenal ni ramah anak murid Sa'id yang terkenal, tak ada seorang habuk pun hak serupa dengan riwayat Ma'ruf riwayat Ma'ruf bin Hasan Al-Samarqandi ni. Dia pelik lah, hadis dia bunyi pelik daripada orang lain. Sedangkan anak murid yang lebih sahur, lebih asbat, lebih hafiz, tak cerita seperti mana yang diceritakan oleh Ma'ruf ni bin Ma'ruf bin Hasan Al-Samarqandi ni. Pelik lah. Jadi, dan seumpamanya, sehingga syekh yang tidak dikenali lagi mungkar al-hadis ini membawakannya pelik. Dah orang terkenal, ada pula kata mungkar hadis dia. Dia je bawa Ma'ruf bin Hasan Al-Samarqandi ni. Maka ini merupakan bukti yang paling kuat menunjukkan kepalsuan hadis ini. Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Surat 197. Bukan lemah, bukan soal palsu terus dia beri dah. Kerana pelik dah. Kenapa? Ada setengah lama ni dia beri payah nak beri dhaif. Dhaif tak apalah, palsu tu payah. Dah. Tapi sebenarnya palsu ni dari segi perawi masalah bunyi dia dah. Matan hadis dijadikan asas yang paling kuat untuk memalsukan, membatilkan satu hadis di kalangan ulama ahli hadis ni.
Okey, tak apalah, setakat itu saja. Ada yang mendakwa atau menukilkan dari Imam Nawawi yang pernah mencuba doa ini dan beliau mendapati manfaatnya. Maka jawapan kepada dakwa ini ialah seperti yang disebutkan oleh Syaukani. Kata ada. Ya, dia ambil mana. Tahu Imam Nawawi buat benda gini dah. Ini kata mujarrabah dah. Ada seragam penyakit dah. Mujarrabah doa hak pelik-pelik, amal hak pelik-pelik kadang-kadang dijadikan sandara untuk diamalkan lah. Nah, apa walau kita bunyi pelik doa ni dak. Ada kata po syirik bunyi dah. Selawat ni bunyi po syirik ke ataupun ada kata bahala, ada kata syirik, ada kata tidak dah. Bunyi tu berasa pelik dah. Ada setengah tu. Satu orang tu dia pensyarah di UM tu dak. Dia jumpa seorang ustaz ni mahir bahasa Arab. Tanya makna gapo selawat ni nak. Sikit ni nak selawat ni. Ustaz pun hak bisa bahasa Arab tu kata, pelik bunyi tak faham dah. Siapa tak tu dah. Ni mujarrabah ni terang-terang dah. Tapi ada kata Imam Nawawi terang tu ke tak tahulah. Wallahu a'lam. Maka jawapan dia Imam Syaukani jawab gana. Dan aku katakan as-sunnah tidak dapat dipastikan dengan hanya percubaan pengalaman mujarrabah ni, dan tidaklah terkeluar seseorang pelaku sesuatu yang berkeyakinan ianya sunnah dari perkara tersebut yang sememangnya rekaan bid'ah. Jadi benda yang rekaan bid'ah ataupun benda yang diperbahaskan hadis lemah dan sebagainya palsu pula dah. Tiba kita terah, sekadar terah kita buat hujah tu hadis sahih tak boleh gitu dah. Tu bukan cara ahli ilmu dah, bukan cara orang yang mencari kebenaran. Hak tu ikut hawa nafsu jugalah. Pasal terah-terah tanpa dasar ilmu ni boleh jadi campur tangan jin ke gapo dah. Tipu tengah jalan dah. Begitulah Imam Syaukani kata dah. Diperkenankan doa tidaklah dapat membuktikan doa itu sabit dari Rasulullah SAW. Tak boleh kata kita terjadi tu kira ni mesti Nabi dia terjadi dah. Setan boleh tipu supaya nampak macam jadi mustajab. Padahalnya ia ada unsur palsu dah. Dah boleh dah. Kita boleh buat hujah gitu. Kena dasar ilmu yang kukuh. Kerana kadang-kala Allah memperkenalkan sesuatu doa tanpa melalui doa yang sunnah. Kadang doa tu tak molek, tak ada syirik ke apa molek. Tapi nak kata berbuh atas nama Nabi, bahaya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, muta'ammidan falyatabawwa, maka siap sedialah tempat dia dalam api neraka. Hadis ni hadis mutawatir dah. Semua kita ada situ dah. Jadi kita tak boleh sekadar terang error tu menunjukkan itu sebagai hujah nak mensahihkan hadis. Walaupun hadis tu maknanya comel tak molek. Comel molek tak. Tapi kita tak boleh berbuat atas nama Nabi ataupun beri fadilat yang melebihi hadis Nabi, tak boleh lah. Ataupun ghaib. Fadilat secara umum boleh zahir tak. Terang-terang beri nasib buku sebut sekali tu. Tahan lagi lah. Tapi tak kemah mana. Tapi boleh sikit dah. Tapi kali kata boleh lepas daripada azab kubur. Itu benda ghaib dah. Ataupun Nabi akan sambut dari kubur. Baca selawat ni Nabi akan masuk dalam masa tu kubur. Nabi akan sambut jenazah dia masuk dalam kubur. Ni tak boleh ni benda ghaib ni. Dia tak boleh sekadar tak boleh duk cerita ke apa, tak boleh tak. Okey, habis itu ni. Dan dialah Tuhan yang amat maha pengasih. Kadang-kala juga perkenan itu berupa istidraj. Ni masalah ni. Perkenan ni kalau hadis tu maknanya comel, jadi maknanya comel teh sikit lah. Tapi ada setengah ada khilaf. Ada pahagi ni balas di kalangan ulama. Ada kata syirik, ada kata karut, ada kata okey lah dah. Jadi tiba-tiba jadi buat dah. Amat jadi. Jadi benda ni kita takut istidraj. Tipu daya daripada Allah SWT untuk orang yang suka pada bid'ah. Tuhfatul Zakirin, muka surat 140. Ni kitab zikir lah. Okey, habis itu. Kita pergi pula yang ketiga. Kekeliruan yang ketiga, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ayahnya, anak dan ayah dia ni, sahabat Nabi lah. Tentang hadis Asy-Syafa'ah dengan lafaz. Atau ada satu hadis Syafa'ah bunyikan. Inna syamsa tadnu yawmal qiyamah hatta yablughal araqu nisfal uzni. Fabainahum thumma bi Musa thumma bi Adam kadzalika. Istaghasu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayashfa'u liyuqda bainal khalqi fayamshi hatta ya'khudha bi halqati albab. Fayawma idzin yab'athuhu Allahu maqaman mahmudan yahmaduhu ahlul jam'i kulluhum. Maksudnya,
Sesungguhnya matahari akan menghampiri pada hari kiamat sehingga peluh mencecah sebahagian telinga dah. Peluh ni sampai sekakat telinga dah. Panas sampai peluh dah. Ketika manusia dalam keadaan yang sedemikian, mereka semua memohon pertolongan dengan Nabi Adam. Dia serau perut gini payah nak nyamuk apa payah dah. Sampai telinga dah air peluh dah. Pakak pergi minta tolong dengan Nabi Adam. Kemudian dengan Nabi Musa. Kemudian dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda memberi syafaat agar segera diberi keputusan antara makhluk. Lalu baginda berjalan sehingga berada di pintu syurga. Pada hari itu Allah mengutuskan baginda ke satu tempat yang terpuji. Baginda dipuji oleh semua makhluk. Hadis riwayat Bukhari. Hadis kuat ni nak. Mereka beranggapan hadis ini menunjukkan bolehnya beristighasah, minta tolong kepada selain Allah. Minta tolong ketika sutuk sukar, ketika sulit, ketika payah kepada selain daripada Allah dalam perkara tidak boleh dilakukan melainkan Allah SWT saja. Dengan hadis ini hadis Bukhari ini kuat ni. Itu kita cari nabi-nabi ketika di padang mahsyar Okey, jawapan dan bantahannya. Hadis ini adalah hadis sahih. Tidak ada keraguan lah. Akan tapi hadis ini tidak menunjukkan boleh melakukan istighasah yang syirik minta dengan makhluk, dengan tok wali dengan Syekh Abdul Qadir Jani, ya tok wali hasil ke gapo Sebaliknya ia termasuk dalam bab beristighasah dengan nabi yang hidup dalam perkara yang berada di bawah keupayaan baginda. Jadi istighasah pada masa tu pakak hidup lakus dalam keadaan sama zahir Kita kau siapa-siapa kau ya aku nabi ada sampai ke hari kiamat semua berkumpul di padang mahsyar, semuanya boleh nampak kelih, bukan alai ghaib lah, sama nampak dia. Boleh nampak nabi, boleh nampak orang ni, boleh nampak orang telanjang ke apa, boleh nampak belaka di padang mahsyar. Jadi boleh nampak tu dia jadi zahir lah. Jadi dia minta tu walaupun di padang mahsyar alam akhirat, semua orang berada di alam akhirat, semua tu minta dalam keadaan zahir, bukan lagi minta dalam keadaan dunia ni. Dunia ni ada orang mati, orang hidup minta dengan orang mati. Itu orang mati tu telah berada di alam barzakh. Kita takut ada pengagungan kepada orang mati tu tak, sehingga kata dia ni macam jadi Tuhan kecil paling kurang tak jadi Tuhan besar pun. Tapi kalau sama-sama di padang mahsyar tak timbul masalah. Jadi Tuhan sebabnya jumpa nampak dan minta suruh Nabi berdoa suruh beri syafaat supaya cepat hisap ni dah. Lama dah. Okey, serabut perut payah di padang mahsyar yang sangat lama ni. Jadi gitulah dah. Okey, ungkapan yang terdapat dalam hadis istaghasu bi Adam yang bermaksud mereka minta pertolongan dengan Nabi Adam. Bermaksud mereka minta doa dari Nabi Adam, nabi-nabi yang dibangkitkan hidup bersama mereka di hari kiamat agar disegerakan keputusan di antara makhluk. Kefahaman ini disokong atau dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang syafaat Nabi lah. Telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain menceritakan ketika mana manusia meminta daripada Nabi agar memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah SWT agar segera memutuskan hukumnya. Dan setelah kesemua para Nabi memberi keuzuran dari melakukan perkara tersebut, jadi semua Nabi tak sih belakang. Ngelaskan Nabi Muhammad lah. Orang Nabi lain serenda kata tak boleh Tuhan marah benar ni, aku pun wajib buat salah. Nabi pakat serenda pasal semuanya mengaku ada buat salah, takut ke Tuhan pada masa tu lah. Jadi hak bolehnya Nabi Muhammad SAW. Baginda bersabda, lalu mereka semua mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidaklah engkau melihat keadaan kami sekarang ini, yakni susah payah ni tak? Lalu aku pergi dan berada, Nabi lah sendiri pergi dan berada di bawah arasy. Lalu aku sujud kepada Tuhanku yang maha tinggi. Setelah itu Allah membuka, yakni mengajarkan kepadaku kalimah-kalimah pujian dan pujaan ke atasnya. Jadi Allah ajar juga. Bukan tok wali, bukan tok guru, bukan ilmu laduni. Tapi ilmu ni suruhnya Nabi nak pada mahsyar apa ada ucapan-ucapan yang diajar oleh Allah SWT supaya Nabi ucap supaya boleh disyafaat. Yang belum pernah dibuka diajar kepada seorang pun sebelum daripadaku. Jadi tak ada sebelum tu orang yang belajar tahu cara tu. Ucapan sebegitulah yang sangat menarik, yang memuji Allah SWT dengan cara yang terbaik dah. Setelah itu Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, buatlah permohonan. Kamu akan dikurniakan apa sahaja yang kamu minta. Berilah syafaat, kamu akan dapat memberinya.
syafaat pertolongan lah. Lalu aku mengangkat kepalaku dan berkata, umatku wahai Tuhan, umatku wahai Tuhan. Dalam Quran Al-Bukhari. Jadi Nabi SAW ni selesai masalah umat dia dulu dah. Selesai masalah umat dia. Minta supaya selesai masalah umat dia dulu. Hadis ini menunjukkan bahawa pada hari kiamat kelak akan memohon doa dari Nabi SAW agar baginda berdoa. Jadi umat-umat lain di seluruh dunia ni minta kepada Nabi supaya Nabi berdoa dah. Agar baginda berdoa kepada Allah untuk mempercepatkan keputusan mereka. Dan Nabi SAW ketika itu berada bersama mereka dan mampu melaksanakannya. Jadi sama-sama dalam keadaan zahir berlaku. Nampak maku bukan dalam keadaan ghaib. Maka benda tu mampu doa lah. Bukan laksanakan doa dulu minta dengan Tuhan. Nabi mampu berdoa kepada Tuhan tu yang zahir nampak dah. Ini termasuk dalam istighasah kepada orang yang hidup dalam ruang keupayaannya. Mampu berdoa lah. Bahkan Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis yang lain bahawa doa baginda pada hari kiamat ini adalah sama dengan doa para Nabi di dunia. Baginda bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala likulli nabiyyin da'watahu wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Maksudnya bagi setiap Nabi itu ada satu doa yang akan diperkenankan. Maka setiap Nabi telah menggunakan kesempatan itu. Nabi ni ada satu doa yang paling mustajab. Special. Nabi lain pakai ada doa belakang dah. Adapun aku menyimpan doaku itu untuk menjadi syafaat pada umatku pada hari kiamat. Hadirin Muslim. Jadi Nabi ni simpan doa yang terbaik tu. Yang special. Yang paling special tu Nabi kata tak silap lagi guna dah. Nak guna bila? Nak tunggu hari kiamat di pada masyarakat. Itulah Nabi ada special doa dia dah. Maka menggunakan hadis ini sebagai dalil bolehnya istighasah, bolehnya mohon pada makhluk ni kepada orang yang telah mati adalah tidak benar sama sekali dan menyeleweng dari maksud sebenar yang dikehendaki oleh hadis. Keadaan ini berlaku disebabkan mereka gagal untuk membezakan antara istighasah yang dibenarkan dengan istighasah yang terlarang. Jadi benda ni sepatutnya tak timbul dah. Macam orang bincang bab bid'ah nak kata, bab kereta ke bid'ah. Zikir joget. Ya agak boleh zikir joget sebab buat kereta boleh, pergi haji naik kata rebel boleh dah. Jadi kita kata jauh macam nak tu tak logik buat perumpamaan gitu dah. Pasal benda tu benda dunia, hak ni benda agama. Begitu juga sini. Kita istighasah minta dengan dunia, benda hak atas dunia zahir ni. Kita jumpa doktor, jumpa anak kita, jumpa siapa tolong berubat, tolong buat makan, tolong pergi kedai, tolong apa goreng kita ke apa dah. Jadi semua tu benda-benda yang zahir. Dan benda tu adalah sistem zahirnya. Sepatutnya memang Tuhan buat gitu supaya manusia ni bergantung satu sama lain dah. Barulah timbul warna-warni kehidupan dah. Kalau tidak kak jadi boring lah hidup ni memang gitu. Allah SWT buat supaya manusia ni, makhluk ni saling tolong menolong, perlu memerlukan. Barulah ada kehidupan dah. Tu kehidupan. Jadi benda zahir tak apalah minta doa kau minta gapo. Hak tak boleh ni benda yang ghaib. Dan apabila masuk ke alam ghaib, dia bukan alam yang sama. Kita nak alam jin pun tak boleh dah. Mudah-mudah nak nikah nanti nak jin ke apa dah. Apa tu minta tolong jin yang lain dah. Alam lain dah. Kita tak boleh buat serupa. Nah. Begitu juga. Tak kena cara tertipu lah. Tambah-tambah lah. Sebenarnya dia masuk alam kubur dia lebih ghaib daripada alam jin sebenarnya. Yang alam barzakh ni lebih ghaib, lebih terdinding, lebih jauh. Orang ghaib ni alam roh dan jadi masuk di kubur ni dia lebih jin tak boleh jumpa ni dia lebih ghaib dah alam roh. Tiba-tiba kita pergi minta dia seolah-olah kita ni tak nampak Tuhan dah. Kita memperkecil ke Tuhan seolah Tuhan tak dengar. Tuhan ni kecil. Tuhan ni qadi tak apa dengar, jauh sangat. Sedangkan Allah ni maha mendengar, maha mengabulkan doa dah. Okay, kisah keempat dah. Kisah Hajar dan anaknya. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang kisah Hajar dan anaknya yang dalam keadaan dahaga. Kisah Siti Hajar. Siti ni Sayyidatina dah. Siti ni orang kahwin, Masjid ni dah kahwin dah. Anak dia tu Nabi Ismail lah.
Ketika dahaga dah. Ketika beliau mencarikan air untuk anaknya, beliau mendengar ada satu suara. Lalu beliau berkata, Qad asma'ta in kana indaka ghiwas. Maksudnya, sungguhnya engkau telah mendengarkan, menjadikan orang yang mendengar kehadiranmu. Jika bersama dengan engkau ada bantuan, maka bantulah daku. Jadi, dikar oleh Bukhari. Jadi, dia kata, dia dengar sesuatu, ada benda mari. Dia pun kata, jika bersama dengan engkau ada bantuan, maka bantulah daku je. Jadi, indaka ghiwas. Jika ada boleh membantu, tolong bantu dah. Ada dikar oleh Bukhari. Hadis kuat, hadis Bukhari. Dari di sini dijadikan alasan bolehnya meminta istighasah kepada selain dari Allah SWT terdiri dalam kalangan perkara-perkara ghaib. Jadi dia kata, dia dengar sosai-sosai. Ada orang yang mari, ada orang tolong lah. Kalau boleh tolongnya. Jawapan dan bantahannya. Pertama, hadis ni adalah sebuah hadis yang sahih. Tidak boleh dipertikaikan sangat sahih. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Akan tapi hadis ni tidaklah seperti yang mereka maksudkan. Dia tiada kaitan dengan istighasah kepada yang ghaib atau kepada orang yang telah mati. Ini kerana orang yang ghaib dan telah mati tiada lagi kemampuan melihat dan mendengar permintaan tolong kepadanya. Justru mustahil yang telah mati dapat memberi pertolongan. Ini hak lain tu, hak mati dia kubur gapo tak. Memang tak napi dak ngoyage tu dah. Bagainya orang tu tahu mana gapo dah. Kalau bunyi kecek dari kubur tu boleh tentu orang dari kubur tu jin pun boleh bertukar suara jadi suara macam dari kubur dah. Jadi macam-macam kemungkinan. Dan ni dia dengar suara sosek-sosek. Macam ada orang mari ke, ada muga ke, ada jin ke, ada muga ke mari macam tu. Dia kata, kalau boleh tolong nah. Sebaliknya istighasah yang dilakukan oleh hadir itu adalah termasuk dalam istighasah yang dibenarkan kerana ia merupakan permohonan pertolongan dengan orang yang hidup. Seperti yang jelas dinyatakan dalam hadis, iaitulah beliau meminta tolong setelah mendengar adanya suara tu tak tahu gapo, takut orang sungguh. Dia kata, bunyi suara. Dengar suara, bunyi sayup suara dah. Dia pun melau kata, marilah kalau nak tolong gitu lebih kurang dah. Jadi seolah dia dengar tu benda yang zahir. Bukan lagi benda ghaib dah. Mungkin orang sungguh dah. Mendengar suara menunjukkan terdapat seseorang yang berada dekat di situ dan dapat diharapkan pertolongannya. Lalu di dalam sambungan hadis lain dinyatakan, فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمْ فَبَحَثَ بِعَكِبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءِ. Maksudnya, rupanya suara itu adalah suara malaikat yang berada di tempat air Zam-Zam. Lalu malaikat mengorek dengan tumit kakinya atau dengan sayapnya sehingga keluarlah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi gitulah. Jadi suara hak bunyi tu suara malaikat. Jadi malaikat tu nampak. Dia nampak zahir, dia jadi ala zahir lah. Walaupun malaikat asal ghaib kan. Dia nampak, dia jadi ala zahir. Malaikat ni dia berupa, dia jadi ala kita lah tak. Nabi Israel ke apa nak jumpa Nabi, nak kutip nyawa ni dah jumpa Nabi Musa dah. Dia kata nak ambil nyawa Nabi Musa, Nabi Musa terkejut, Nabi Musa gocoh. Gocoh tu ambil butir mata dah. Dalam hadis tu sahih dah. Jadi apa gitu Allah nak uji lah sebenarnya sekali. Tak akan minta, bakal ambil dah. Tapi nak jabuin cerita ni kalau apabila malaikat ke gapo, jin ke gapo, dia pergi ke alam zahir, dia akan jadi serupa dengan alam zahir dah. Jin jadi tukar jadi ular ke, jadi natai ke, jadi gapo ke, anjing ke gapo jin ni, kalau kita boleh bunuh lah. Kalau alam ghaib dia, kita tak ya kan dah. Pada alam zahir dia, kalau kata bunuh, dia boleh mati dah. Walaupun dia balas denda, itu cerita lain lah kalau balas denda dah. Tapi nak ceritanya boleh mati, sampai tahap mati jin tu kalau dia berupa dengan makhluk zahir. Gitu juga malaikat ni jadi lemah lah. Secara asalnya jadi tidak sekuat bentuk asal dia. Jadi malaikat Jibril ni dia turun kat dia korek air ke apa, dia jadi nampak lah, jadi zahir lah. Kalau kita nampak jin, kita kecek kira di dia lah. Kita ajak dia suruh tubik ke apa daripada orang masuk atur ke apa, tidak dia kira minta hajat dah. Bukan kita melemah diri kita, menghina diri kita, mengagungkan dia. Benda kita tak apa benar ni. Berdasarkan riwayat di sini At-Tabari daripada Ali dengan isnad yang hasan dinyatakan fanadaha Jibrilu faqala man anti qalat ana Hajar ummu waladi Ibrahim qala fa ila man wakalakuma qalat ila Allah qala wakalakuma ila kafin. Maksudnya Jibril memanggilnya Hajar dan bertanya, siapakah engkau? Jawab Hajar, saya Hajar, ibu kepada anak Ibrahim. Kata Jibril, kepada siapa Ibrahim serahkan kamu berdua? Jawab Hajar, kepada Allah.
Kata Jibril, dia telah menyerahkan kamu berdua kepada Tuhan yang membadai. Kafin, khaf. Cukup dah tak? Dikeluarkan oleh Tabari dalam tafsirnya, dalam tarikhnya. Juga lihat juga Fathul Bari. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dengannya, sanadnya hasan. Hadis ni tidaklah kuat benar, tapi bolehlah hasil boleh terima. Dah. Tapi hak kacak kira dia jadi al-zahir lah. Dan lepas tu, dia kata dia suruh kepada Tuhan tak? Orang nak tolong ikut dia dah tak? Tapi dia ni bergantung tawakal lebih kepada Allah SWT. Hadis ini jelas menunjukkan Hajar minta kepada sesuatu yang hampir dengannya jadi zahir. Permintaan itu pula bukanlah dari perkara yang hanya dikhususkan pada Allah SWT. Sebaliknya, beliau meminta dari pemilik suara yang didengarnya, itu malaikat setelah kepenatan yang bersangat-sangatan berlari-lari di antara bukit Safa dan Marwah. Keadaan beliau adalah sama seperti seorang yang tersesat jalan dan kehabisan bekalan, lalu mendengar dan merasi ada seorang lain yang lalu di jalan yang hampir sama dengannya, lalu terus meminta pertolongan dari suara tersebut. Ini dengar, macam orang mari dok. Kita sesak di laut, kau di hutan, kau tiba-tiba dengar suara, kau ada suara orang cari ke. Dengar suara orang. Kita panggil, tak tolong, hamba sesak ni dok. Jadi adakah salah benda gitu tak? Maka perkara seperti ini dengan jelas tidaklah termasuk meminta sesuatu kepada yang gaib. Sebaliknya kepada sesuatu yang telah diketahui keberadaannya dan dirasai kebersamaannya. Zahir lah, macam apa zahir. Maka perbuatan meminta pertolongan setelah yakin adanya seseorang yang hampir dengan kita adalah perbuatan yang dibenarkan tanpa ada perbezaan pendapat di kalangan ulama'. Hujah ini sekali lagi jelas menunjukkan salah faham mereka yang timbul disebabkan gagal membezakan antara istighasah minta dengan makhluk ni yang dibenarkan dengan yang dilarang. Jadi nampak benar dia tak faham tak? Cerita Nabi Siti Hajar dengan anak dia tu Nabi Ismail tu. Dia dengar bunyi tu jadi alat tu hilang, dia nampak nah, dia dengar, dia nampak jadi benda tu dia minta tu bukanlah minta dengan keadaan menghinakan diri dia. Dia minta tolong biasalah nah. Tak oleh kita anggap dia macam hebat sangat dah. Apabila dia mati tu dia masuk jadi alam roh setengah-setengah. Sufi yang terpengaruh dengan falsafah jenis Ibn Arabi ke apa kak. Seolah-olah jadi Tuhan dah nak masuk tu. Tadi jenis ya itulah jadi melampau. Jadi kita takutlah benda-benda gitu. Jadi pengagungan yang melampau kepada para tok guru, tok alim, orang soleh. Kita nak faham setengah kita ni nak marah setengah anak muda kita kat tepek pemain bola dah. Dia kata karut hara dah. Lepas tu dia benar ke tepek gambar-gambar tok guru dah, tok alim ni. Hak berat sekali saya tengok ada surah ada masjid tenggambar tepek gambar tok guru ni Aziz. Tepat semaya. Ya Allah ya Tuhanku. Oh ni bahaya syekh dia. Kita kena ingat hak dalil jadi syirik-syirik ni Lata Uzza tu. Mana Lata Uzza tu bukan orang jahat. Bukan pemain bola. Tapi mereka ni tak guru orang soleh ni. Orang beri makan pada orang pergi haji. Orang soleh ruju. Orang lebar ni. Jadi hak jadi syirik ni bukan kerana pemain bola ataupun artis orang tak sanjung ni. Kalau orang tahu orang ni artis dari mana. Kalau sanjung pun tidaklah sanjung. Siapa kau dia masuk alam gaib pun mati ni. Dia jadi hebat. Ada setengah kita kata macam-macam lah. Dia kata orang artis ni tak ada taubat ni seksi ke apa. No, mati ni nak bedak aku tak nak kenaki. Dia kata gitu. Siapa tak tu ada orang kata dia. Kalau orang ni ada. Kalau tepek gambar depan kau gambar mana-mana pun tidaklah kita orang masyarakat kita tidak mengagungkan. Tapi kalau gambar tok wali, tok guru tepek depan surah masjid nah depan semaya pula bahaya pasal kita mengagungkan. Setengah tu kita rasa tok wali ni tok guru ni macam tok wali. Setengah tu anggap tok guru dia boleh tahu benda baik. Setengah tu anggap tok guru dia siapa boleh tunai hajat ni dah. Dia jadi macam agama Hindu Buddha. Tepek gambar tok ayah nenek dia depan tu dah minta hajat dengan tok nenek dia dah. Dia jadi gitulah. Tambah-tambah lagi tok alim kita dah. Yang anggap darjat tinggi dah. Jadi Tuhan yang tinggi darjat dia dah. Dia masuk alam ghaib dah. Dia mati masuk alam ghaib dah. Benda tu lah kita kena elok. Jadi setakat itulah perbincangan kita. Kita ada 3 dah. Semula-mula sekali 4 lah kara dah. Mula-mula sekali hadis Malik bin Dar. Yang keduanya masalah hadis Abdullah bin Umar. Dah. Jadi minta hajat suku sekak menatai dia takut sesak. Yang ketiganya hadis Abdullah bin Umar, iaitu tentang syafaat Nabi di padang mahsyar. Dan yang ketiga ni tentang kisah Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail tu ketika kecil tu.
Jadi benda ni semuanya hujah yang menunjukkan ada hadis 2, 3, 4 tu ialah kisah-kisah hadis yang menunjukkan peristiwa zahir. Hadis pertama je perbincangan ni hadis yang dhaif lah, ada perbincangan hadis dan pelik lah hadis tu bercanggah dengan perawi-perawi sahih daripada tok guru yang sama yang tidak pernah meriwayatkan perkara yang sama dah. Jadi cerita Malik bin Dar ni hadis tu ya pelik dah. Kita apalah, tu saja perbincangan kita hari ni. Kita sambung malam ni pula pukul 8 malam insya-Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.